kira terlepas. Apa yang saya cuba bangkitkan ini ialah berkenaan dengan sektor swasta itu yang menjadi pemberi kepada amalan rasuah itu. Amat jarang sekali kita dengar dibawa ke muka pengadilan. Jadi apa tindakan drastik yang kalau diberi kuasa pada YB yang perlu dilakukan terhadap pemberi rasuah daripada public sector ini, YB? Private sector. Memang kuasa sudah ada. Pindaan pun telah dibuat kepada SPRM, itu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, untuk membolehkan itu undang-undang yang kini dilaksanakan ke atas pegawai awam juga dilaksanakan kepada ke atas pihak swasta. So undang-undang sudah ada, pindaan pun dah dibuat. Itu zaman kita. Masalah ni ialah sama ada ia dikuatkuasakan. Itu saya rasa saya serah kepada pihak penguasa. Tetapi masalah ni ialah bila kita sebut tentang itu sektor swasta, saya masih ingat ada satu kes berkaitan dengan itu bekas menteri Tunku Anand, di mana pemberi rasuah dikenakan denda 1.5 juta kerana memberikan habuan. Tapi akhirnya Tunku Anand kesnya dibuang. So sekarang bila ada orang memberikan rasuah dikenakan hukuman, sebaliknya kes ke atas penerima dibuang. Saya rasa kita kena lihat daripada dua-dua sudut. Tentu beri rasuah pun salah, terima rasuah memang salah lah, beri rasuah pun salah. Tapi ini kita kena lihat dari sudut undang-undang, seperti yang dilakukan dalam kes yang saya sebut. Bila pemberi rasuah pun dihukum tapi penerima dilepaskan, itu saya rasa harus dijawab oleh pihak kerajaan mengapa boleh jadi kes sedemikian. Tapi tentu undang-undang jelas kedua-dua kena dihukum. Tapi saya lebih ada minat ke atas pelaksanaan sistem. Kalau kita sebut tentang penangkapan rasuah, ini adalah terhadap satu individu. Tapi itu bukan holistik. Yang betul-betul holistik ialah kalau kita boleh laksanakan sistem, baik sistem audit ataupun sistem pencegahan yang rapi untuk jadi satu firewall, ada satu benteng kepada amalan rasuah. So, contohnya ada sistem tender terbuka. Itu penting. Malang ni sekarang dalam keadaan sekarang tender terbuka pun telah diketepikan, sekarang boleh bagi secara direct award dan sebagainya. Ini yang satu. Kedua, mesti ada accountability, iaitu mereka yang buat keputusan mesti ada jelas sekali mereka tak ada kaitan. Kita lihat sekarang ada menteri-menteri dan timbalan menteri boleh tulis surat untuk cadangkan anak-anak mereka dipilih sebagai ahli lembaga perkara. Ini memang salah, tapi tidak ada tindakan diambil. So bukankah ini send the wrong message? Ini bawa satu message atau satu contoh yang tidak baik kepada pegawai awam. Saya lihat di sini, kalau anda cakap bahawa kaki tangan kerajaan kena, jangan lupa mereka hanya berani buat kerana mereka anggap kalau atas pun buat, mengapa mereka tak boleh juga. So itu saya rasa kita kena mula daripada atas, bukan daripada bawah. Dan jangan gunakan rasuah ini sebagai satu senjata. Gunakan ini sebagai satu senjata apabila dikenakan ke atas mereka yang tak bersalah, mereka yang lawan rasuah, itu akan menjejaskan usaha untuk membenteras rasuah. Itulah sebenarnya kita lihat Indeks Persepsi Transparency International turun dengan begitu teruk sekali. Sungguhpun Najib akhirnya dijatuh hukum bersalah, tapi dia masih turun kerana persepsi ialah itu berlaku dalam kerajaan lama. Kerajaan sekarang, mereka punya autism, dia punya niat untuk lawan rasuah telah banyak berkurangan. So itu akan jadi masalah untuk tahun depan. Sekarang kita jatuh kepada tanggal 57. Jangan-jangan untuk tahun 2021 prestasi akan jadi lebih buruk lagi.
Baik, YB tadi ada sebut berkenaan dengan jangan rasuah ni jadikan senjata. Kita tahu di seluruh dunia, termasuk di negara kita pun, isu rasuah ni kadang-kadang digunakan untuk to both side of the political divide. YB sendiri pernah dituduh dengan isu ni. Kita tengok mimpi kerajaan yang lalu ada dituduh, ramai dituduh dengan isu ini. Jadi pengurusan rasuah di negara kita itu menyebabkan rakyat kita keliru. Apa pendapat YB tentang hal ini? Di mana itu macam selective prosecution ni? ya, itu yang memang pendakwaan secara berpilih. Kalau ada bukti bahawa wang ada masuk dalam akaun bank dia, ini memang jelas lah. Kalau pemimpin-pemimpin tertentu wang ada masuk, bukan sahaja 3 juta atau 42 juta sampai 600 lebih juta ada masuk, itu memang jelas. Tapi sekiranya wang tak ada masuk, tak dapat itu wang tunai dalam milikannya, di mana itu rasuah? Itu yang saya sebut dipersenjatakan. Jangan-jangan ia dipersenjatakan. Kerana ini akan jejaskan usaha untuk lawan rasuah. Sekiranya rakyat lihat ini dijadi sebagai senjata politik. Ini akhirnya akan makan diri. Baik, berkenaan dengan amalan ini juga, kita lihat ada teguran daripada ahli akademik supaya lantikan kepada kepimpinan GLC tidak dibuat berdasarkan lantikan politik atau tokoh-tokoh politik. Dan kita lihat both of political divide, sama ada di pihak kerajaan atau di pihak pembangkang, misalnya di negeri YB sendiri, di Penang dan juga di Selangor. Ada ahli-ahli politik yang dilantik menerajui GLC milik kerajaan negeri. Persoalannya, apakah jika kita tahu YB sentiasa bercakap mengenai isu integriti, accountability, transparansi, apakah mekanisme yang diletakkan untuk pastikan supaya ahli-ahli politik yang dilantik memegang GLC ni tidak menyalahgunakan kuasanya, kemudian menyebabkan korupsi berlaku dalam agensi berkenaan? Di Pulau Pinang yang menerajui itu GLC hanya Ketua Menteri saja. Ini adalah kerana ini diwajibkan dalam undang-undang. Tak lebih daripada itu. So, apa yang kita cuba lakukan ialah di peringkat Putrajaya, itu pada masa Tun menjadi Perdana Menteri, ialah pastikan bahawa GLC tidak diterajui oleh ahli politik kecuali diwajibkan oleh undang-undang. So, macam di Pulau Pinang saya bagi contoh, untuk itu PBA atau PDC, ia diwajibkan dalam undang-undang, mesti dipengerusikan oleh Ketua Menteri. So, kalau kita tak mahu pun tak boleh. Ini diwajibkan dalam undang-undang. Yang di Putrajaya kita pun lakukan serupa. Tetapi apa yang berlaku sekarang ialah kita lihat ahli politik bukan sahaja itu terajui, tapi menjadi macam pengerusi eksekutif, iaitu melebihi CEO, sehingga campur tangan dalam pengurusan pentadbiran. So, itu sesuatu yang saya rasa sungguh tidak sihat dan akan menjejaskan itu prestasi kewangan. Kita semua kena ingat, GLC memiliki dana awam yang begitu besar sekali, puluhan bilion ringgit. Kalau kita ambil kira itu Petronas, itu ratusan bilion ringgit. So, itu sesuatu yang akan mempunyai impak besar kepada ekonomi. So, sekiranya ia dapat diuruskan dengan baik, sekiranya kita pastikan tak ada unsur-unsur penyelidikan, saya rasa ekonomi negara akan tumbuh dengan mampan dan sihat. So, itu cuba dilaksanakan oleh Pakatan Harapan, di mana kita gunakan paradigma baru, peralihan paradigm shift, peralihan paradigma dengan melantik ahli profesional saja. Tengok macam Mara melantik semua ahli profesional Melayu yang cuba untuk membersihkan masalah-masalah yang wujud. Dan tadi ada sebut pun itu beberapa masalah yang timbul yang diwariskan oleh pihak kami. Kami cuba bersihkan dan kita tak boleh lihat
itu apa ni faedahnya. Tadi saya sebut tentang ECRL. Kita buat simakan semula, penilaian semula, kita dapat jimatkan 22 bilion. Kita lihat pula dengan LRT 3, sama juga. Dan baru ini itu high speed rail di antara awal ni di antara Singapura dengan KL, ia dibatalkan, tapi digantikan dengan high speed rail daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Itu kami rasa dari segi ekonomi tak ada manfaatnya kecuali pergi terus ke Singapura, kerana kosnya tak cukup untuk dikembalikan, kerana pendapatan yang diraih daripada Johor Bahru ke KLIA itu jauh berkurangan. So di sini penilaian mesti dibuat secara profesional, bukanlah kerana unsur-unsur tertentu. Itu yang berlaku sebelum ni. Dan bila kita lihat JLC semua dianggotai oleh mereka yang berprofesional, saya rasa kita boleh lihat satu perubahan yang amat ketara. Satu kebaikan bukan saja kepada JLC itu, tapi kepada negara dan rakyat.